Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang pertama sekali kita bersyukur kepada Allah kerana kita masih lagi dipanjangkan umur, diberikan kesihatan yang baik oleh Allah. Dan nikmat yang paling penting sekali yang Allah Ta'ala masih berikan kepada kita ialah Allah Ta'ala masih kekalkan kita di dalam nikmat Islam dan iman. Ya. Dan bersyukur kita juga kepada Allah kerana Allah masih lagi beri peluang kepada kita untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri. Ya, hari ini kita dah berada pada Hari Raya yang kedua, walaupun kita semua maklum bahawa kita diarahkan untuk melaksanakan PKP, tetapi insya-Allah kita cuba juga untuk menyambut Hari Raya dengan sebaik yang mungkin, ya. Okey, disebabkan dalam tempoh PKP dan saya yakin kita semua tidak ke mana, ya. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk berkongsikan dengan anda satu video yang mana insya-Allah dalam video ni saya rasa akan memberikan manfaat, ya, akan memberikan ilmu yang berguna kepada anda tentang masalah gangguan jin, ya. Saya pernah ditanya oleh seseorang, bagaimana kita nak tahu perbezaan di antara gangguan jin dalaman dan gangguan jin luaran, ya, ataupun apakah yang dikatakan dengan gangguan jin dalaman dan gangguan jin luaran. Jadi tentang perkara ini yang ingin saya kongsikan dengan anda. InsyaAllah mudah-mudahan memberi manfaat. Saya akan cuba kongsikan dengan anda berdasarkan kepada pengalaman saya dalam bidang perubatan ruqyah syar'iyah selama ini. Ya, okey, yang pertama, apakah yang dikatakan gangguan jin dalaman dan juga gangguan jin luaran? Ya. Gangguan jin dalaman bermaksud seseorang yang mengalami gangguan jin di mana jin itu berada di dalam badannya. Itu gangguan jin dalaman, ya. Contoh kepada gangguan jin dalaman ini ialah yang biasa kita dengar lah, gangguan saka, gangguan sihir, santau dan juga sebagainya. Di mana gangguan jin dalaman ini, seseorang yang mengalami gangguan jin dalaman, ya, dia akan mengalami apa yang kita sebut sebagai gejala gangguan, ya. Daripada pengalaman saya, gejala gangguan jin dalaman ini yang umum, ya, ialah mereka yang mengalami gangguan jin ini, yang pertama akan mengalami masalah susah untuk tidur malam, ya, tanpa sebab. Yang kedua akan mengalami masalah suka terjaga di tengah malam tanpa sebab, ya. Yang ketiga, selalu mengalami mimpi menakutkan, selalu mimpi jatuh dari tempat tinggi, kemudian selalu mimpi bayi, ya, selalu mimpi diancam benda tajam, selalu bermimpi di tempat kotor, ya, dan juga sebagainya. Tapi apa yang saya nak bagi tahu di sini ialah gangguan jin dalaman, seseorang yang mengalami gangguan jin dalaman, yang pertama sekali mereka akan mengalami tindak balas. Ya, okey, itu gangguan jin dalaman. Baik, gangguan jin luaran. Gangguan jin luaran ialah seseorang yang mengalami gangguan jin di mana jin itu berada di luar daripada tubuh badannya. Ada ke gangguan jin begitu? Ada. Ya, ada. Daripada pengalaman saya ada. Baik, apakah simptom seseorang yang mengalami gangguan jin luaran ini? Ya. Mereka yang mengalami gangguan jin luaran ini, berdasarkan pengalaman saya, ialah mereka hanya akan mengalami satu sahaja simptomnya, iaitu apa? Iaitu mereka akan mengalami bisikan. Ya, bisikan ini yang menimbulkan was-was,
dalam hati. Yang pertama, bisikan ini menyebabkan timbulnya was-was. Biasanya was-was melibatkan ibadah. Ya, contohnya solat, ya. Tiba-tiba jadi lupa rakaat keberapa. Ataupun yang kedua, daripada apa yang saya lihat, gangguan jin luaran ini, was-was yang mereka alami ialah daripada segi ketika nak mengangkat takbir, ya. Allah, jadi was-was. Allah. Bisikan itu mengatakan bahawa niatnya, biasanya melibatkan niat lah. Ya, ketika ni kita akan niat kan. Jadi bisikan itu gangguan jin yang membisikkan was-was pada ketika niat. Itu yang kedua. Ya, dan seterusnya mereka yang mengalami bisikan yang berbentuk penghinaan kepada zat Allah. Ya, ini yang pada saya peringkat yang lebih berat lah. Ya, bisikan itu merupakan penghinaan kepada Allah. Contohnya, Allah tidak ada kuasa, ya. Ya, ataupun soalan-soalan yang mempersoalkan tentang kewujudan Allah. Betulkah Allah ni wujud? Kalau Allah wujud, ada di mana? Ya. Apa yang saya nak bagi tahu ialah gangguan jin luaran ini, simptomnya ialah mereka akan mengalami bisikan. Ya, bisikan yang menimbulkan was-was tentang perkara-perkara ibadah, dan juga bisikan yang menimbulkan was-was tentang zat Allah, tentang kewujudan Allah dan juga sebagainya. Mereka, orang yang mengalami gangguan jin luaran ini, kebiasaannya, yang pertama, mereka tidak ada gejala seperti mereka yang mengalami gangguan jin dalaman, susah tidur malam. Mereka tak ada. Mimpi-mimpi tak ada. Ya, sebab apa? Sebabnya jin itu tidak berada di dalam badan. Dia berada di luaran. Okey, setakat itu saya harap anda semua faham. Okey, kita pergi kepada topik yang seterusnya. Gangguan jin dalaman, ya. Gangguan jin dalaman ni apakah puncanya? Ya. Okey, kalau kita nak tahu puncanya, kita kena tengoklah kepada apakah jenis gangguan tersebut. Sebagai contoh, kalaulah kata gangguan jin itu disebabkan oleh sihir, maka ianya berpunca daripada tukang sihir menghantar jin kepada anda. Ya, sama ada tukang sihir itu sendiri yang nak hantar, ataupun tukang sihir itu diupah oleh seseorang untuk melakukan sihir kepada anda. Ya, ini punca. Tapi untuk nak mengetahui apakah jenis gangguan jin yang anda alami, anda kena berjumpa dengan peruqyah lah. Itu yang sebaiknya, jumpa dengan perawat yang berpengalaman dalam bidang ruqyah syar'iyah. Ya. Okey, untuk gangguan jin luaran pula, ya, ia berpunca daripada apa? Okey, gangguan jin luaran berpunca daripada gangguan jin qarin. Ya, ada hadis Nabi SAW yang menyebut bahawa apabila Allah melahirkan manusia, ya, maksudnya apabila manusia ini dilahirkan ke dunia, Allah akan utuskan kepada manusia itu, kepada bayi itu, dua qarin. Ya, yang pertama qarin daripada bangsa malaikat, dan yang kedua qarin daripada bangsa jin. Ya. Jadi kita setiap orang ni ada qarin daripada bangsa jin. Saya tak nak sentuh berkenaan dengan qarin daripada malaikat, kerana kita tak perlu risau tentang qarin malaikat ni, kerana malaikat dia tidak akan menyuruh kita melakukan perkara-perkara yang maksiat, yang dosa. Malaikat hanya akan menyuruh kita untuk melakukan perkara-perkara yang kebaikan sahaja. Ya, apa yang saya nak sentuh ialah qarin daripada bangsa jin. Kerana qarin daripada bangsa jin inilah yang melakukan gangguan berbentuk bisikan tadi. Ya, yang membisikkan
was-was kepada anda, yang membisikkan perkara yang mempersoalkan tentang kewujudan Allah, tentang kekuasaan Allah, tentang kehebatan Allah, ya, soalan-soalan, bisikan-bisikan itu semua datang daripada jin qarin ini. Ya. Okey, jadi dalam setakat ini pun anda faham apakah punca yang menyebabkan gangguan jin dalaman dan juga apakah yang menyebabkan gangguan jin luaran. Ya. Okey, yang seterusnya, macam mana kita nak rawat gangguan jin dalaman dan juga gangguan jin luaran? Ya. Gangguan jin dalaman sebagai contoh sihir, saka dan juga sebagainya. Ada dua kaedah. Yang pertama, kaedah ruqyah mandiri. Ruqyah mandiri maksudnya anda pesakit melakukan kaedah-kaedah yang tertentu untuk merawat diri anda sendiri. Ya, untuk merawat diri anda sendiri. Ini kaedah ruqyah mandiri. Dan yang kedua, kaedah mendapatkan rawatan dengan perawat ruqyah. Ya, ini dua kaedah yang boleh anda lakukan. Okey, bagaimana nak mengetahui tentang kaedah ruqyah mandiri? Ya, sebenarnya kalau anda tengok sama ada di blog saya perawatislam.com ataupun di Facebook saya, ya, sesiapa yang ada follow Telegram saya dan juga menjadi subscriber email saya ada kongsikan macam mana teknik-teknik untuk melakukan ruqyah mandiri. Tetapi kalau anda bersungguh-sungguh untuk mempelajari kaedah ruqyah mandiri, saya syorkan untuk anda mendapatkan e-book panduan ruqyah mandiri yang saya sediakan. Ya, anda boleh dapatkan info lanjut tentang panduan ini di www.panduanterapiruqyahmandiri.com. Ya, anda boleh lawat laman web tu dan anda boleh baca segala info di dalam laman web tersebut. Ya, itu kaedah untuk rawatan gangguan jin dalaman. Ya. Untuk gangguan jin luaran yang berpunca daripada jin qarin tadi, bagaimana kaedah nak merawatnya? Ya. Berdasarkan pengalaman saya, gangguan jin qarin tidak boleh dirawat sama ada dengan kaedah ruqyah mandiri mahupun anda berjumpa dengan perawat. Sebab apa? Sebab yang pertama, jin qarin dia tidak ada dalam badan. Dia hanya berdamping dengan kita. Ya. Dia hanya melakukan gangguan berbentuk bisikan. Ya. Saya pernah merawat ramai pesakit yang mengalami gangguan jin qarin ini, iaitu mereka yang was-was, mengalami bisikan-bisikan yang mempertikaikan kewujudan Allah, keesaan Allah, kehebatan Allah, kekuasaan Allah. Saya ruqyah, langsung tidak ada tindak balas seperti gangguan jin dalaman. Langsung tidak ada tindak balas. Dan saya juga memberikan kepada mereka zikir-zikir, ya, sebagai kaedah rawatan ruqyah mandiri, juga tidak berhasil. Jadi macam mana sebenarnya untuk merawat merawat gangguan jin qarin ini? Okey, yang pertama anda kena faham bahawa oleh kerana jin qarin dia tidak berada di dalam badan pesakit, maka dianya tidak boleh dirawat dengan cara mengeluarkan jin tersebut. Kerana dia tidak ada di dalam badan kita, dia berada di luar. Ya. Jadi kaedah tujuan rawatan yang anda lakukan ialah yang pertama untuk melemahkan jin qarin. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah untuk mematahkan hujah-hujah, ya, bisikan-bisikan yang datang daripada jin qarin tadi. Apa saja bisikan yang datang, anda kena lawan bisikan tersebut. Bagaimana nak lawan? Yang pertama, mestilah dengan ilmu. Ya. Nak lawan gangguan jin qarin,
anda mesti ada ilmu. Ini yang pertama sekali. Mesti ada ilmu. Sebagai contoh, bagaimana bisikan yang datang kepada anda? Sebagai contoh, bisikan yang datang kepada anda berbentuk bisikan yang mempertikaikan keesaan Allah. Ya, apabila mempertikaikan keesaan Allah, maka ianya berkaitan dengan persoalan akidah. Betul? Jadi ilmunya anda perlu belajar ialah berkaitan dengan akidah. Supaya apa? Supaya bila bisikan itu datang, anda boleh patahkan bisikan itu dengan ilmu akidah yang anda belajar. Ya, itu cara untuk melawan gangguan jin qarin, gangguan luaran tadi. Ya, dia akan datang bisikan. Sebagai contoh, bisikan yang datang sebagai contoh, Allah sekarang ada di mana? Ya, Allah sekarang ada di mana? Kalau anda tidak ada ilmu, sedikit sebanyak bisikan ini akan menjadikan anda runsing, tension, tekanan, stres dan sebagainya. Ya, tetapi kalau anda ada ilmu, anda boleh mematahkan bisikan tadi dengan ilmu anda. Faham? Jadi sebab itu yang saya katakan, langkah yang pertama sekali ialah mesti mendalami ilmu berkaitan dengan bisikan yang anda alami. Kalau bisikan itu lebih menjurus kepada persoalan-persoalan ibadah, sebagai contoh solat, wudu dan sebagainya, maka anda kena mendalami ilmu berkaitan dengan ibadah supaya anda dapat mematahkan hujah bisikan-bisikan jahat tadi. Ya, itu yang pertama, ilmu. Dan yang kedua, apabila datangnya bisikan itu dan anda dah lawan dengan ilmu, maka langkah yang kedua ialah anda abaikan bisikan tersebut. Jangan dilayan bisikan tersebut. Ya, sebagai contoh, saya bagi contoh yang mudah. Katakanlah anda sedang mengambil wuduk. Ya, anda dah ambil wuduk elok daripada muka sampai dekat-dekat nak basuh kaki, bisikan datang menjadikan anda was-was. Ya, menjadikan anda was-was. Tangan tadi dah basuh ke belum? Dia akan datang bisikan macam itu yang menjadikan anda was-was. Ya, muka tadi dah kena ke belum? Macam mana cara dia? Cara dia mudah sahaja. Ya, apabila datang bisikan tu yang menjadikan anda was-was, ada was-was. Ya, was-was semua manusia ada. Ya, datang was-was, macam mana cara dia? Anda ulang balik. Ya, ambil balik wuduk daripada muka tadi. Ya, untuk meyakinkan, sebab anda was-was. Jadi untuk menghilangkan was-was itu ialah anda mesti melakukan perkara yang meyakinkan anda. Untuk menimbulkan keyakinan dalam hati anda, anda ulang balik wuduk tersebut. Ulang balik daripada muka. Kali ni anda yakin betul-betul lah. Okey, muka dah basuh, kemudian tangan dah basuh, kepala dah basuh, dah akan basuh. Saya yakin bisikan itu akan datang lagi. Tetapi bila datang kali kedua, maka ketika itu jangan anda layan lagi. Kerana apa? Kerana anda sudah ulang balik wuduk dan ketika itu anda sudah yakin. Was-was dah tak ada, yakin, tetapi bisikan itu akan datang lagi. Jangan dilayan. Ya, dari pengalaman saya yang menyebabkan mereka yang menjadi kronik mengalami gangguan jin bisikan yang kronik ini adalah disebabkan mereka layan. Mungkin mereka dah ada ilmu, dah tahu, tapi mereka layan. Bila bisikan datang, dia ulang. Bila bisikan datang, dia ulang. Bila bisikan datang, dia ulang. Maka lama kelamaan masalah gangguan anda akan menjadi bertambah kronik. Ya, akan menjadi tambah kronik. Percayalah cakap saya. Ya, kerana saya dah merawat banyak pesakit yang mengalami gangguan jin luaran ini. Ya, di peringkat awal memang nampak tak teruk, tak bahaya. Ya, tetapi kalau dibiar dan apabila gangguan ini dah sampai ke tahap yang kronik, gangguan ini saya bagi tahu dia akan menyusahkan hidup anda. Dia akan merosakkan kehidupan anda. Kalau anda berumah tangga, saya yakin, saya pernah berhadapan macam ini, gangguan jin luaran ini akan meruntuhkan rumah tangga anda. Kalau di tahap kronik, ya, bayangkan kalau di tahap kronik, gangguan ini sangat bahaya. Ya, dia bermula daripada gangguan yang kecil
yang sedikit, yang pada asalnya tidak berbahaya, tapi apabila dibiar, dilayan, maka dia akan menjadi gangguan jin yang kronik, dan ketika dah kronik memang sangat sukar untuk melawan. Kerana apa? Kerana gangguan jin luaran ini tidak boleh dirawat dengan kaedah anda pergi jumpa perawat, ruqyah, ataupun anda buat ruqyah mandiri. Tak boleh. Ya. Yang pertama sekali saya dah bagi tahu, mesti kena ada ilmu. Ilmu mesti kena ada dengan tujuan untuk mematahkan hujah bisikan-bisikan tadi. Dan yang kedua, anda tidak boleh layan. Ya. Okey. Jadi sekadar itu perkongsian saya dalam video kali ini berkaitan dengan apakah gangguan jin dalaman dan apakah gangguan jin luaran. Ya. Dan apakah simptom dia dan juga bagaimanakah cara merawatnya. Ya, walaupun saya rasa ada kekurangan info yang mungkin saya belum kongsikan. Jadi kalau anda ada soalan yang ingin diajukan, yang anda nak tanya kepada saya, ya, pastikan anda tulis soalan anda di ruangan komen. Ya, insya-Allah saya akan cuba menjawab persoalan yang anda ajukan kepada saya dengan sebaik mungkin, insya-Allah. Ya. Okey, akhir sekali daripada saya, ya, saya mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin, ya. Pastikan anda mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan, dan saya doakan agar anda semua dilindungi oleh Allah daripada jangkitan COVID-19, insya-Allah. Sekian dulu daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.